Begitu jualah sahabat-sahabat kita yang lain. Apabila kita tidak kuasa, meninggalkan kita. Tapi percayalah tuan-tuan dan puan-puan, saya ini ketua UMNO Sabah. Firasat saya jarang salah. Insya Allah dengan kerjasama kita dengan rakan kita yang setia, penyokong UMNO Barisan Nasional, penyokong warisan di Batangan, bangkit bersama, berjuang bersama. Masanya sudah tiba untuk kita membentuk satu kerajaan baru yang adil, seksama dan memakmurkan rakyat dan negeri Sabah. Kita tidak boleh berlengah lagi. Kerajaan yang ada ini cuma sibuk menyingkir mencari populariti, tetapi tidak memikirkan masalah rakyat, masalah air yang lalu berat dipikul, masalah jalan raya, masalah api listrik, kehidupan rakyat dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya memilih kesenangan diri sendiri, saya akan dukung kerajaan yang ada pada hari ini, pada ketika itu. Tapi saya memikirkan rakyat, UMNO dan Barisan Nasional. Saya senang, tapi parti yang saya pimpin menjadi hina, menjadi kecil. Kita ditindas macam satu rumah, tinggal sama-sama, tapi UMNO tinggal di kamar dekat tepi tandas. Mereka tinggal dalam banglo yang mewah pula. Ini tidak adil. Sebab itu saya mau katakan memilih, daripada kita bersama-sama UMNO makin mati, lebih baik kita keluar memperjuangkan UMNO dan mempertahankan. Insya Allah satu hari kita akan naik merebut kuasa ini dengan izin Allah, insya Allah. Pilihan raya tidak akan lama lagi. Kalau ikut buku buat umur 25, tinggal 2 tahun, tidak sampai 2 tahun. Tapi saya melihat pergolakan pada hari ini. Pilihan raya insya Allah akan diadakan sebelum tahun 2020. Ini bermakna kita harus mempersiapkan diri kita. Dulu negeri Sabah ini diperintah oleh Barisan Nasional. Hati baik, kepimpinan kurang baik. Bukan tidak baik, kurang baik. Sebab itu rakyat ketika itu menolak UMNO dan Barisan Nasional. Sebab saya sendiri pun tidak bersetuju dengan apa yang berlaku. Saya kata perjuangan kita ini daripada rakyat, maka harus kembali kepada rakyat. Kita bela untuk nasib rakyat. Tetapi ketika itu pemimpin UMNO Barisan Nasional sibuk dengan mengaut keuntungan untuk diri sendiri. Sebab itu saya katakan saya tidak bersetuju. Hari ini pula kita melihat bagaimana parti JRS ini. Saya tidak mau memetik jauh-jauh contoh di Batangan. Benda yang kita buat, mereka viral dalam TikTok. Ini usaha kami. Contohnya, geran tanah di Sungai Lukan. Geran tanah ini, kewujudan dia apabila tanah yang orang kampung duduki adalah milik hadiran orang lain, maka orang kampung tidak bertanah. Saya minta saudara Mansur, kita ikhtiarkan, saya usahakan, saya bagi ongkos untuk mengurus tanah baru. Alhamdulillah, lulus sudah dapat, tinggal cari satu orang. Saya mau mengukur lagi, tidak ada duit lagi, terpaksa lagi saya belanja untuk ukur. Tapi ada lagi pula kawan-kawan kita cakap, ini usaha kami. Nah, ini saya kerja orang, tidak ada lain kerja nih pimpin JRS ini. Sama ada dilamakah, ditukaukah, dituamukah, sama saja. Proyek jalan raya saya bawa, YB dia cakap ini saya yang bawa. Dari mana dia bawa? Nah, sekarang ini saya ubah sedikit strategi. Mana proyek saya bawa, saya umum terus. Tahun ini saja 18 juta telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Termasuk satu saya sebut ya. Pertama, naik taraf jalan gravel, jalan komplit, simpang jalan menuju kampung Minusu.
Lili Tomat 500.000 sudah tenang berjalan. Naik taraf jalan daripada tanah ke jalan batu di Kampung Layunukan 500.000 sedang berjalan. Naik taraf jalan batu ke jalan konkret daripada jalan utama Kampung Sanang SMK Antiliban 500.000. Ini bukan orang bawa, saya bawa. Habis itu naik taraf jalan gravel ke jalan konkret Kampung Pinanga 500.000 juga. Haji, ini kita punya, bukan orang punya. Naik taraf jalan gravel ke jalan konkret Kampung Tenaga Baru Temot 500.000 sedang berjalan. Naik taraf jalan tanah ke jalan gravel di Kampung Antiliban asal 500.000 sedang berjalan. Yang ketujuh, naik taraf jalan gravel Kampung Jalan Konkret di Kampung Samau Irwan. Ini bukan orang punya, ini warisan nasional punya, pewarisan. Naik taraf jalan gravel Kampung Konkret di Jalan Jaya Baru, ini 500.000 sedang berjalan. BN punya. Dan insya Allah dalam masa yang terdekat saya akan lancarkan pembinaan Dewan Masyarakat Baru ini BN dan saya yang bawa, bukan mereka yang bawa. Jangan ambil nama lagi. Lepas itu pembinaan Pasar Awang Pekan Kota Kinabatangan. Untuk kemudahan orang awam, kita akan ada pasar baru 5 juta ringgit. Saya akan lancarkan juga. Dan yang terakhir, pembinaan pusat pelupusan sampah 3 juta ringgit. Saya kena buat begini. Pekerja mereka ambil nama. Dan untuk Kinabatangan ini kita memang ada perancangan untuk perumahan mampu milik, perumahan yang pertengahan. Insya Allah, walaupun UMNO BN ini dalam kerajaan, tetapi pemimpin-pemimpin dialis layan kita ini macam pembangkang. Jawatan dia ambil semua, tapi saya tidak kisah. Dia ambillah sementara waktu. Kita akan susun semula dan kita akan majukan daerah ini. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, UMNO Barisan Nasional Parti Keramahan tidak akan dapat dia kikis daripada bumi Sabah ini dengan kerjasama dengan bantuan rakan saya yang berhormat Datuk Seri Panglima Sofi Haji Abdalin Sabah. Kami dua akan memajukan negeri Sabah ini. Saya yakin, saya percaya, saya nampak ada sinar masa akan datang. Dulu pun waktu semua pemimpin UMNO keluar, Barisan Nasional UMNO masih juga diterima rakyat, menang dalam pilihan raya. Dan kerajaan yang ada ini pun ditubuhkan bersama-sama dengan UMNO dan Barisan. Kalau kami tidak dukung, tak ada kerajaan ini hari. Tapi ada orang mengkhianati kita. Biarkan mereka mengkhianati kita. Sebab orang pengkhianat tidak akan sampai ke mana-mana. Orang yang suka lumpat tidak akan ke mana-mana. Batu yang bergolek tidak akan mengumpul lumut, tuan-tuan. Dia akan terus bergolek untuk mencari keuntungan, tetapi akhirnya baju pun tidak ada. Inilah sebetulnya ada rekan-rekan kita tenang dalam UMNO, keluar UMNO hantam UMNO. Dia lupa asal usul dia dari mana. Dia dapat sedikit keliwaan daripada UMNO Barisan Nasional. Kau keluarlah. Tidak perlu hina hati yang pernah berjasa kepada kita. Buatlah sesuatu yang terbaik untuk rakyat. Ini satu apapun tidak ada. Nak wujud pekan barulah, itulah bandar barulah,